Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hussein bin Muhammad. Nombor matrik 056078. Hari ini saya akan membicarakan tentang berkebolehan dalam aspek kaedah-kaedah pengeluaran hukum hakam. Yang kedua, dalam konteks perbahasan istilah as-sunnah dalam ilmu usul fiqh boleh iaitu menurut Dr. Abdul Karim Zaidan di dalam kitabnya iaitu Al-Wajih fi Usul Al-Fiqh. As-sunnah terbagi kepada tiga, iaitu sunnah kauliyah, sunnah fi'liyah. Yang pertama ialah sunnah kauliyah, segala bentuk perkataan atau ucapan Nabi Muhammad SAW yang bertujuan memberi penjelasan terhadap sesuatu hukum atau sesuatu tindakan agar umatnya melakukan perbuatan tersebut atau meninggalkannya. Yang kedua ialah sunnah fi'liyah, bentuk perbuatan Nabi Muhammad SAW sama ada dari segi ibadah, muamalah, pemerintahan seperti solat, berwuduk dan sebagainya. Namun tidaklah semua perbuatan Nabi dianggap sebagai as-sunnah. Ini kerana sunnah fi'liyah terbagi kepada tiga. Dan seterusnya ialah ta'rif as-sunnah dalam ilmu fiqh. Golongan fuqaha fiqh boleh mentakrifkan as-sunnah sebagai perkara yang telah pasti datangnya daripada Rasulullah dan bukan merupakan sesuatu yang wajib. Yang terakhir ialah takrif berdasarkan ilmu akidah. Para ulama usuluddin pula seperti Al-Syafi'i mendefinisikan as-sunnah sebagai segala sesuatu yang ditetapkan oleh Rasul serta tiada mempunyai sebarang ketentuan dalam Al-Quran di mana dalam konteks syinal al-hikmah adalah as-sunnah. Tajuk kedua ialah perbezaan ilmu hadis, riwayah dan dirayah. Perbezaan dalam konteks makna, menurut bahasa hadis dirayah berasal daripada dariyan yang bererti pengetahuan, manakala hadis riwayah itu bererti periwayatan. Menurut istilah ilmu dirayah ialah ilmu yang mempelajari tentang kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengetahui keadaan sanad dan matan hadis tersebut, cara menerima dan menyampaikan hadis, sifat rawi dan marwi itu dapat diterima atau ditolak. Manakala hadis riwayah ilmu yang mempelajari tentang tata cara penukilan, periwayatan, pemeliharaan dan penulisan hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Yang seterusnya, perbezaan yang dapat disimpulkan hadis dirayah ialah dalam aspek objek perbahasan, iaitu dalam ilmu hadis riwayah ialah segala perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi
Nabi Muhammad SAW, manakala mengikut ilmu hadis dirayah pula membahas tentang hakikat, sifat, kaedah dan kaedah-kaedah periwayatan. Yang terakhir, perbezaan dari segi pendiri ilmu ini ialah ilmu hadis dirayah didirikan oleh Muhammad bin Shihab Az-Zuhri yang telah wafat pada 124 Hijrah, manakala dalam ilmu hadis dirayah didirikan oleh Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalid Ar-Ramahumuzi yang telah wafat pada 360 Hijrah. Yang terakhir, tajuk topik yang terakhir ialah perkembangan ilmu hadis riwayah dan dirayah di zaman sahabat. Selepas kewafatan Rasulullah SAW, isu penulisan hadis ini masih diperselisihkan oleh para sahabat. Ada di kalangan mereka berpendapat yang penulisan hadis masih dilarang, kerana larangan di zaman Rasulullah SAW masih sesuai, iaitu bimbang yang penulisan hadis akan mengganggu tumpuan terhadap Al-Quran. Perkembangan hadis riwayah dan pada zaman sahabat selepas Rasulullah wafat, kebanyakan para sahabat yang masih tidak melaksanakan penulisan pembukaan secara formal, namun di kalangan para sahabat yang pandai menulis, bermulalah kegiatan para sahabat dalam penulisan dengan cara mengajar serta mempelajari. Manakala perkembangan hadis dirayah pula berkembang seiring dengan perkembangan hadis riwayah sekitar 40 tahun selepas hijrah. Telah timbul fitnah di pelopori golongan Syiah dan golongan Asabiyah. Perselisihan pendapat di antara mereka mendorong mereka mencari hujah berdasarkan syarak menyokong pendapat mereka, tetapi gagal. Ini menyebabkan mereka cuba memasukkan hadis sehingga ke peringkat kritikal. Ulama hadis yang menyedari hal itu berusaha untuk membendungnya. Seterusnya, usaha yang dijalankan oleh ulama hadis menyebabkan berlaku pembukuan hadis yang menggunakan prinsip-prinsip, kaedah-kaedah serta istilah-istilah ilmu hadis seperti istilah hadis adalah marfu', maqtu', mursal, munqata' dan syaz. Antara ulama hadis yang dianggap sebagai orang pertama yang memperkenalkan ilmu hadis ialah Imam Az-Zuhra. Dalam kitab Ar-Risalah dan Alam dikarang oleh Imam Syafi'i, terdapat juga istilah-istilah ilmu hadis serta pengkaedahannya. Gelombang penulisan ilmu hadis telah berkembang dari masa ke semasa dan terhasillah kitab-kitab seperti Mustalah Hadis dan sebagainya. Itu saja daripada saya, ulasan daripada tiga topik iaitu penggunaan istilah sunnah dalam ilmu hadis, usul fiqh dan akidah, perbezaan ilmu hadis riwayah dan dirayah, dan perkembangan ilmu hadis riwayah dan dirayah di zaman sahabat. Sekian sahaja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.